everyday life. Okay, so you have know that, okay, inertia, okay, can be negative effect, okay, and positive effect. Okay, so okay, for today cikgu nak ajar macam mana how you can answer questions about inertia, okay, during exam. Okay, during exam. Kita still exam oriented lagi for SPM. So inilah yang cikgu nak ajar untuk hari ini. Okay, so untuk orang-orang yang student yang boleh print the um, module, okay, itu tak ada masalah. You all boleh just write down in your module. Actually cikgu nak akan bagi module chapter 2 and 3 nanti untuk PDPR next week. Okay, another 1 week tomorrow. So next week cikgu cuba akan usahakan untuk PDPR before awak cuti panjang lah kat rumah, tapi still ada kelas still ada kelas. Okay, so yang ini you all dah buat pun eksperimen to relate mass, okay, to inertia. Okay, mengkaji hubungan antara jisim dan inertia. Okay, siapa boleh bagi tahu cikgu apa okay, dia punya relationship between, okay, inertia and mass, jisim dan inertia. Semua orang dah buat eksperimen, betul tak? Saya rasa semua kelas dah buat eksperimen, masuk Cikgu Nur Rehan pun. Siapa boleh bagi? Boleh type, boleh cakap. Cakap lagi senang sebenarnya. Lagi pantas. Cikgu suka lagi pantas kan? Boleh siapa bagi tahu? Apakah hubungan, what is the relationship between mass and inertia? Jisim dan inertia. Semakin tinggi jisim, semakin besar inertia. Semakin besar jisim, okay? Jisim dia tak tinggi kan. So kita boleh. Cikgu boleh terima tu Alia. Okay? Okay, so iman okay? Cikgu boleh terima itu, tapi kalau boleh kita sesuaikan lah. Okay? The larger the mass, the higher the mass, the higher the inertia. So inertia ni dia tak ada equation, betul tak? Okay, good. Okay, thank you. Okay, inertia ni tak ada equation. Okay, dia hanya konsep. Okay, dia hanya konsep, but dia boleh kita apply sampai outer space benda ni. Okay, kita boleh apply sampai outer space. So nanti kita tengok bila untuk applying inertia tu lah. Okay, so antara, okay, kalau dia bagi dia bagi awak dua situation. Physics memang soalan dia come from situation. Okay, contoh yang ni dengan yang ni. Okay, and then empty trolley dengan ada load trolley kan. Load ada trolley. Trolley ada load. Okay, so which one is easier to move? A lighter trolley or the heavier trolley? Okay, so cikgu sebenarnya tak nak gunakan word ni. Okay, lighter dengan heavier ni. Okay, so kalau cikgu akan tukar soalan ni jadi mana load empty, kosong dengan ada load, ataupun kosong dan ada barang. Okay, soalan, okay, elakkan menggunakan perkataan berat dan ringan sebenarnya. Okay, berat dan ringan, lighter or heavier. Okay, dalam jawapan you all. Okay, lighter is okay. Heavier ni macam dia ada akan jadi misconception kepada istilah weight. Okay, weight tu. Okay, so the mass is heavier. Jisim itu berat, lebih berat. Macam mana kan? Okay, so dia dari segi bahasa tu ada salah. Okay, so kita gunakan, jangan kita betulkan perkara yang dah tersilap tu. Okay, dalam fizik lah, awak nak cakap dekat luar is okay. Okay, untuk for physics, okay, tolong elak daripada guna perkataan heavier. Lighter is okay lagi. Okay, ringan is okay. Okay, so which one is it to move? Yang mana lagi mudah bergerak? Okay, for sure awak akan jawab. Okay, yang mana? A ke B? Okay, mestilah diagram. Okay, so trolley A, okay, lebih ringan dan lebih mudah bergerak. Okay, antara trolley mereka, okay, yang mana boleh lebih mudah digerakkan? Okay, so awak akan jawab trolley A. Okay, next soalan. Okay, terangkan jawapan anda. Which trolley has greater inertia? Okay, greater inertia akan depends on jisim, mass. Betul tak?
Depends on mass. So explain. Okay, sorry. Explain your answer. Okay, so awak dah tahu trolley mana? Trolley B. Betul tak? Trolley B. So explain your answer because apa? Okay, sebab okay, jisim ataupun mass is greater. Okay, mass is greater. Okay, bila mass greater, dia akan lagi susah untuk bergerak. Okay, so nampak tak dekat sini ada berapa dia punya keyword untuk awak jawab soalan ini. Okay, first. Sorry. Okay, first point, trolley B. Kalau tak jawab trolley B, tak ada markah lah. Okay, lagi satu, inertia. Okay, larger inertia. Okay, point number 2. Sebab tu cikgu suka kalau you all jawab macam ni. Trolley B. Okay, next. Okay, B larger. Okay, bigger, inner, sharp. Okay, inner sharp. Okay, so kalau jawab macam ni lagi cikgu suka. Okay, 1, 2. Okay, point number 3. Okay, point yang ketiga. Because jisim lagi besar. So, awak dah tahu bila jisim itu lagi besar. Okay, dia difficult to move. Okay, so awak dah boleh tahu dah berapa point. Okay, awak boleh list down untuk explanation. Explanation ni 2. Okay, which trolley is number 1 ni? So jangan jawab. Okay, so selalunya bila cikgu marking, cikgu akan nampak apa tau? Okay, you akan jawab inertia depends on mass. Macam tu je. Yang ini terlalu general. Okay, untuk situation. Okay, so awak tak boleh jawab inertia depends on mass. Okay, inertia bergantung kepada jisim objek. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab dia dah bagi situation. Bila bagi situation, awak kena bagi satu point yang kuat. Okay, melambangkan situation tersebut. Okay, you tak boleh bagi general sentence macam ni. Okay, nampak macam betul. Tapi salah. Okay, cikgu tak boleh terima. Okay, so marker tak akan terima. Okay, next. Okay, dia ada dua situation lagi. Nampak? Physics. Almost soalan dia from situation. Okay, so next. Okay, ada sand dengan empty. Sama je. Okay, so dia minta awak tolak. Okay, which can easier to move. Mana yang lebih mudah untuk bergerak? Mestilah yang empty can. Okay, so awak jawab empty can pun saya dah terima dah, tin kosong. Empty can. So dah dapat point. So jangan malas untuk jawab. Okay, jangan malas untuk jawab. Bagi okay, korang yang tak nak tulis banyak. Fizik tak payah tulis banyak pun tak apa. It's okay. Okay, just ada point yang penting. Okay, you kena tulis. Okay, so tin kosong kan? Dah jawapan dia itu je. So dapat 1 mark dah. Ya. So biarkan setiap tim let the two can swing. Okay, tim yang mana lebih mudah dihentikan? Which one? Okay, mana lebih mudah diberhentikan? Easy to stop. Laju. Siapa boleh type? Guna handphone susah. Okay, empty. So empty yang akan lebih mudah untuk stop. Okay, bukan yang ada load. Okay, bukan yang ada load. Okay, so next. Yang mana satu kan punya inertia bigger higher inertia. Dah confirm lah yang ada sand. Okay, state the relationship. Nampak tak? Okay, kita punya soalan. Okay, soalan physics. Okay, one by one dia akan tanya. Okay, what happened? And then lepas tu dia tanya. Okay, which one is higher pula inertia. Next, ada relationship. Inilah soalan fizik. Okay, so just step by step come to higher level step dulu. Okay, so kalau you dah tahu higher the larger the mass, the larger the inertia. Okay, so yang ini relationship yang ini pun dah cukup dah sebenarnya. Okay, no need to explain much sentence. Okay, terlalu banyak sentence pun akan jadi salah. Ada student yang suka describe sampai tak cukup garisan ni. Okay, tak perlu pun sebenarnya. Cikgu akan ambil ni je.
Okay, ini sahaja. Okay, apakah quantity? What is the physics quantity? Apakah quantity physics? Okay, which describe inertia. Apakah yang menunjukkan okay, inertia okay, dalam eksperimen yang you all dah buat? Cuba teka. Bukan cuba teka, cuba jawab. Okay, bukan cuba teka cuba jawab. Apa? Okay, yang menunjukkan, menggambarkan inertia. Inertia. Mass ke? Kalau dalam apa? Dan apakah yang tunjukkan angkutan fizik untuk menggambarkan inertia? Kalau dalam tempat ni, okey, mass lah awak tunjukkan. Okey. So, kalau yang sebenarnya, okey, bila awak buat eksperimen apa? Buat eksperimen. Apa yang awak present? Ya saya. Kelas 4A, kelas 4A tak buat lagi tau. Eksperimen initial testing ni kan? Kelas 4A Tak buat lagi Oh, tak apa. belum buat lagi. Okey. Tak apa, nanti saya tunjuk kejap lagi. Nanti tunjuk sikit. Okey. So, okey, Pak A tak apa. Pak A tak apa. Yang ni belum masuk eksperimen lagi sebenarnya. Okey. Kalau yang tak buat eksperimen pun tak apa. So, awak okey, boleh kita memang kena tahu konsep ni dulu. Okey, benda yang ringan, benda yang jisim lower, jisim yang rendah, jisim yang rendah dia akan senang untuk bergerak, okey, senang untuk berhenti. Itu je. Okey, itu sahaja. Yang berat pula, yang jisim besar bukan berat jisim yang besar susah untuk bergerak, susah untuk berhenti. Okey. Contoh kereta dengan lori. Siapa kalau awak dekat traffic light kan? Okey. Siapa yang boleh start, boleh accelerate dulu? Okey, mestilah kereta. Betul tak? Sebab kereta jisim dia lagi lower daripada jisim lori. Okey, so lori baru terhegi-hegi kan? Okey, lambat nak bergerak. Ada tak akan lori pergi dulu? Takkan ada punya. Takkan ada. Sebab apa? Lori berat. Okey, lori lebih, bukan berat. Lori lebih higher mass. Okey, lebih higher mass. Okey, so kita tengok situasi is a situation related to inertia. Cikgu dah cerita dalam kelas. Saya rasa, it's about kalau kita naik bus, LRT semua, kita akan, kenapa kita lurch backward, when the bus, yang at rest, and then tiba-tiba dia move suddenly, dia move sudden. So kenapa kita ke belakang? First point. So cikgu nak pecah-pecahkan sentence paragraf ni kepada point. Kepada point. So kalau soalan macam ni dia about dalam 2 marks macam tu. Dia ada 2 marks. So kena sebut inertia. Saya put kat sini inertia. Perempuan yang kekal bergut. So ini point yang pertama. The inertia of the passenger wants to remain at rest. So bila bas bergerak ke hadapan, bergerak ke hadapan, penumpang akan tertinggal ataupun lurch backward. Sebab dia nak kalau maksud inertia apa? Tendency untuk the object at rest or in motion to stay at their original state. Macam tu kan? So dia mesti dekat tempat dia nak kekal dalam tempat yang sama. Dalam state yang sama. Dalam motion yang sama. So penumpang-penumpang kalau ni dia lurch forward, berterhumban ke hadapan. So mengapa? Kenapa? Sama juga inertia, penumpang bergerak so apa katanya? So yang ni panjang sikit kan? So penumpang bergerak bersama-sama dengan bas. Ni 1 point. Yang tadi tu, yang tadi ni, yang ini penumpang, yang ni nombor 1 sorry. Penumpang pegun di dalam bas. Passenger
okay, is at rest in bus. Okay, so dia at rest. Okay, dalam bus yang at rest juga. Okay, yang at rest. Okay, so point yang kedua inertia tu. Okay, yang ni pun sama. Okay, so yang ini situationnya, okay, passenger move together with motion, okay, ataupun passenger have a motion, okay, together with a bus. Okay, with a bus. Okay, ini first point. Okay, second point, okay, apabila berhenti tiba-tiba, stop suddenly. Okay, yang ni second point. Inertia, okay, penumpang. Okay, inertia penumpang ingin terus kekal dalam keadaan bergerak. Okay, kalau untuk bahasa Inggeris, then the bus stop suddenly, okay, inertia of the passenger still want to remain, okay, moving atau remain, okay, on it motion. Okay, so apa yang terjadi last kali? So, passenger lurch forward. Okay, passenger lurch forward. Okay, so saya akan tengok point-point ini. Okay, yang when the bus is stop ni sebenarnya dah ada dalam soalan. So, tak perlu cakap pun, it's okay. Okay, when the bus is stop tu dah ada dalam soalan. Cikgu dah tahu dah. Bus itu berhenti. Kecuali, okay, kecuali ada dua situation. Satu, dalam satu soalan, in one question, ada two situation, satu lurch forward, satu lurch backward. So, awak kena bagi tahulah. Okay, lurch forward is forward. Okay, untuk motion, bus with motion, passenger with motion. Dia ada pergerakan. Okay, lurch backward, passenger is at rest. So, kena bagi tahu. Kalau soalan itu di-combine, become one question, you kena explain, okay, bus is stop atau or bus is moving. Okay, bus bergerak ataupun bus berhenti. Okay, so next. Okay, contoh dalam kehidupan harian kita. Okay, everyday life, tomato sauce. Kenapa sos tomato kalau kita tuang macam tu je, dia kan sangat pekat kan. Okay, so boleh tak dia turun? Boleh lah dia turun, betul tak? Boleh, tapi lama lah nak tunggu dia turun tu kan. So tapi kita kena, okay, kita kena bagi force sikit, okay, supaya botol tu dalam keadaan ada movement, ada motion, okay, dengan laju, tiba-tiba awak stop. Apa yang agak jadi pada sos dalam tu? So, sos yang kita hari-hari dah apply prinsip inertia. Okay, so macam mana kita nak? Memang kita apply, tapi nak explain dalam bentuk physics ni, okay, mungkin kita tak tahu, betul tak? Okay, dia explain in physics terms. Okay, so sos tomato bergerak bersama-sama. Sama tak ayat dia? Okay, move together, okay, with the bottle. Okay, move together with the bottle. Okay, so when the bottle stop suddenly, botol dihentikan secara mendadak. Okay, yang ini kena bagi tahulah. Okay, botol secara mendadak. Okay, so the inertia of sauce, okay, want to continue, okay, to move. Okay, so inertia terhadap inertia sauce itu, okay, ingin terus bergerak, okay, ingin terus bergerak mengikut motion yang kita, force yang kita bagi tadi. Okay, so sama kan, betul tak? Sama. Walaupun keadaan sos, walaupun keadaan dia dekat dalam bas, walaupun keadaan dia, sekejap lagi, okay, yang ni, nak mengetatkan penukul, okay, menghentakkan pemegang. Okay, contohnya kalau dalam YouTube, kalau awak tengok lah kan, ada eksperimen Indonesia ni, dia letak apple kat ujung, okay, macam mana kita nak bagi pisau tu tembus terus tanpa kita cucuk-cucuk macam tu, tembus sampai ke pangkal ni kan, okay, apple tu. So kita hentak dia, okay, kita hentak dia kuat-kuat, okay, so apple tu akan turun. Sama juga dengan, okay, hammerhead dia, okay. So macam mana kita nak ketatkan dia, bukannya ketuk dia daripada atas, no, dengan penukul besi hammer yang lain, no, okay, kita ketuk, okay, kita gunakan konsep Indonesia because of what? Because, okay, the hammerhead ni, dia punya mass higher, mass dia bigger, okay, mass dia bigger, okay, so bigger daripada dia punya
handle. So sebab itulah boleh kita buat konsep inertia untuk typekan the head of a hammer. Okay, but transfer to questions. How to explain? Kepala penukul bergerak bersama pemegang ke bawah. Nampak? Bergerak bersama lagi. Bila berhenti tiba-tiba, inertia, inertia of the head of hammer, still want to move. Penukul ingin kekal terus bergerak. So lepas tu apa kesan dia? So to stop the so the top end of the handle will sorted deeper into the hammer weight. So mass tu akan bergerak ke bawah kan? So dia akan pemegang itu akan masuk ke dalam kepala hujung pemegang akan masuk ke, bukan dia macam ni, head of hammer tu akan masuk kepada handle pemegang of the hammer, macam tu. So dia punya terms, bukan terms, istilah terms tu satu kataan kan, dia punya wording tu point ini bergerak bersama, initial kepada, initial of moving together. Siapa boleh try yang ni? Jika anda, ni satu penyelesaian masalah yang awak tak akan jumpa pun dekat sini. Tapi kalau anjing macam mana? Kalau anjing boleh tak buat macam ni? Kan? Tapi yang ni kalau lembu. Siapa yang tak pernah mengasai memanglah kan? Cikgu biasa. So siapa boleh bagi ayat yang pertama? Macam mana kita nak menyelesaikan masalah daripada dikejar oleh lembu itu? Apa nak kena buat? Contohnya pertandingan yang ada yang dekat Mexico tu kan. Red Bull tu kan. Ada kain merah tu. Italy ke apa? So macam mana kalau lah lembu tu nak kejar orang yang pegang bendera tu terlepas ke macam mana? Apa yang dia perlu buat sebenarnya? Eric ni run zigzag. Kenapa kena run zigzag? Dia punya first problem solving dia run zigzag. Macam mana zigzag tu? Macam ni lah kan. Kita break kat sini, lepas tu kita reverse sini. Kita break kat sini, lari sini. So kenapa kena run zigzag? Pak dia lembu, wow. Squad, hebatnya awak. Awak ni tak pernah jumpa lembu ni. Kalau lembu tu ada anak, ada baby, baru awak tahu. Squad. Cepat, kenapa kena run zigzag? Kau tu akan run zigzag juga lah. Dia akan ikut you kan? Tak? The mark are greater because the initial to be higher. Yes. Yang itu memang ayat ni lah. Kan? Ayat yang last kali tu. The initial. Kenapa kena run zigzag ni? Sebab inertia tadi. Apa rationalnya kena zigzag? Lari je lah. Sebab dia lambat kan? Tapi kenapa kena run zigzag? Boleh je awak nak lari macam ni. Tapi apa dia punya efficientnya untuk run zigzag tu? Kita tengok. Siapa-siapa boleh jawab? Squad, awak jangan main. Awak datang kampung saya nanti hari raya. Tapi tak boleh balik raya. Squad pernah jumpa lembu tak? Cow is more difficult. Tio. Cow is more difficult to change direction. Betul. So ini dekat sentence yang kedua kena mention kenapa cow, kenapa kena lari zigzag. So bila kita lari zigzag, dia akan ikut kita. So dia akan ikut kita kat sini. Ni Scott. Come kan. So dia dah lari kat sini. Tapi awak dah cepat-cepat lari sini. So dia akan break tu lambat lah. Sebab apa? Sebab dia bigger mass. Dah terlepas. Awak dah pergi sini dah. Awak dah pergi sini. So dia baru nak bertukar direction. Awak dah stop kat sini. Dia baru nak sampai sini. Dia dah terlajak kan. So awak dah sampai sini. Sebab tu kena run zigzag lagi better. Tapi untuk masa kita kena kejar, I rasa cikgu pun tak boleh nak fikir nak lari zigzag ni. Sebab kita dah takut kan.
takut. Okay, yang ni berada dengan zigzag, initial besar menunjukkan suka. Okay, so yang ni dia punya answer lah. Okay, run away. Okay, zigzag motion. Okay, so dia ada large inertia. 1, 2, making it difficult to change direction. Okay, so ada 3 point here. Okay, pertama, okay, dia kena bergerak dalam gerakan zigzag. Kedua, okay, inertia lembu besar menyebabkan ataupun okay, making difficult, okay, menyebabkan lembu susah untuk menukar arah, okay, disebabkan jisim dia yang besar. Mana-mana satu yang awak nak explain dahulu. Okay, sudah nak explain dahulu. Don't fight him ke her? Okay, don't fight it with the cow. Okay, Scott. Okay, payung yang basah. Okay, yang ni kita boleh apply juga. Okay, kita akan keringkan. Sama juga, cikgu tak nak explain yang ni. Ini pun sama, kapal. Okay, evergreen. Okay, kapal evergreen itu kan. Okay, ataupun tanker yang besar-besar. Kenapa dia need a long time, a few kilometers to stop before dia sampai dekat harbour mana-mana. Okay, so dia perlu because okay, mass dia lagi besar. Rather than boat lah. Boat lagi mudah nak break, senang. Okay, mudah untuk break. Okay, so yang ni kesan negatif, okay, negative effect and positive effects. Okay, so yang ini banyak soalan ini akan keluar dalam soalan essay, section B and section C. Okay, sebab tu cikgu nak awak faham juga, okay, nak tahu, kena tahu juga walaupun tak ada equation, tak ada calculation, tapi penting untuk soalan essay. Okay, so first, negative of inertia, awak dah tahu dalam kereta kalau awak terlajak ke depan, apa akan jadi, nampak ni. Okay, kita accident akan lagi teruk lah. Okay, so apa dia punya way to reduce, okay, so inilah fizik. Fizik semuanya ada, kenapa kita belajar? Because kita nak buat apa? Kita nak mengatasi apa? Itu fizik. Okay, bila awak belajar fizik, awak kena tahu. Jangan kata, kenapa nak kena belajar semua ni? No. Okay, fizik memang ada in every single angle in our life. Okay, so tolong jangan pandang semua benda nampakkan fizik. Okay, so safety in car, awak hari-hari naik kereta, kita pakai apa? Seat belt. Untuk apa? Untuk reduce ataupun untuk okay, reduce the negative effect of inertia. Okay, apa negative effect? Kita akan lurch forward during accident ataupun break sudden. Okay, so pastikan pemandu pada tempat duduk. Okay, apa explanation dia? Okay, apabila kereta berhenti tiba-tiba, tali pinggang kereta hasilkan satu darurat untuk menghalang pemandu. Okay, so menghasilkan satu daya luar menghalang pemandu. Okay, because the external force. Okay, so siapa yang bagi external force itu? Okay, the seat belt bagi external force. Okay, prevent the driver from thrown forward. Okay, so yang ni dia reduce the negative effect. Ni negative effect yang first. Okay, seat belt. Nampak ni, dia orang siap buat ni. Okay, seat belt safe. Okay, seat belt for everyone. Budak-budak pun sekarang kena pakai seat belt lagi sekarang kan. Okay, keselamatan lagi. Safety car headrest. Okay, tahu tak headrest ni kat mana? Kat sini. Bukan untuk berehat-rehat Okay, bukan untuk dalam bahasa Melayu apa headrest ni? Headrest juga. Tak ada. Lembu soalan baca apa yang BM Okay, so headrest apa? Rehat kepala. Kau untuk berehat-rehat yang ni. Okay, so okay, headrest ni ada function dia. Okay, dia mengelakkan kecederaan apabila sewaktu pelanggaran dari belakang. Okay, bila kita kena accident, okay, contohnya kat traffic light, tiba-tiba, okay, orang langgar kita dekat bumper belakang. Okay, kita akan jadi apa? Okay, kita kena dalam rest, so kita akan move ke lurch backward. Kita lurch backward, maksudnya kepala awak akan macam tu lah. Kalau tak ada headrest ni,
Kalau terlalu kuat, contohnya lori yang langgar, okay, awak akan jadi apa? Awak akan jadi ada motion ke depan kan? Okay, so kepala awak lagi lah akan ke belakang. Okay, ke belakang. So headrest ni function dia untuk prevent injuries. Okay, so jangan lupa reduce, okay, effect of inertia. Okay, so soalan macam ni, cikgu kalau contoh cikgu bagi kereta. Kereta itu awak kena modify. Okay, menjadi safety car. Okay, car yang lebih safety, yang lebih berciri-ciri keselamatan. So apa awak nak buat? Okay, so kenalah tambah-tambah benda-benda macam ni. Okay, kita tambah benda-benda macam ni. Zaman dulu-dulu kan, kereta-kereta yang dulu-dulu kan tak ada, yang style tak ada headrest tu. Okay, sebab dia orang hanya bawa-bawa keliling bandar je. Bukan untuk racing ke kan. Okay, so sebab tu dia orang create macam tu. Okay, safety income lagi. Okay, ini effect inertia tau. Effect of inertia lagi sebab apa? Bila kita, okay, tiba-tiba accident and berhenti. Accident kalau daripada depan, confirm akan berhenti tiba-tiba. Tak? Akan ke light, dia akan berhenti. So, apa yang menyelamatkan kita daripada kena knock at the steering, okay, beg udara. Yang ni ada pula dia punya ni. Cikgu cari headrest, rehat kepala. Okay, beg udara, airbag. Okay, so apa dia punya penyelesaian? Efek untuk daripada menghalang kita punya body, kita punya head, knock the steering. Okay, so beg udara disimpan ke cushion untuk mengelakkan pemandu terhantuk kepada steering. Okay, prevent driver from hitting the steering. Okay, so yang ini nanti kita akan masuk impulsive force juga sebenarnya. Okay, to reduce impulsive force ataupun daya impulse. Boleh juga. Okay, nanti kita masuk topik ini pun boleh juga untuk mengelakkan. Tapi dia more to inertia lah sebenarnya. Seat belt, apa lagi, beg udara, airbag, headrest. Okay, 3 ni, okay, reduce effect negative of inertia. Okay. Okay, so macam mana? Okay, kalau barang-barang dalam lori yang angkat barang yang perabot-perabot yang macam ni kan. Lepas tu kalau gas, tong gas, betul tak? Okay, lori yang bawa tong gas. Takut tak? Sebenarnya saya takut kalau dia tak ikat. Okay, kenapa perlu ikat? Okay, perabot yang dibawa dengan lori diikat dengan tali. Furniture carried by a lorry normally. Kalau yang tak buat ni adalah tak normal. Okay, tak normal. Okay, tie up together with string. Kenapa kena tie up? Untuk mengelakkan dia jatuh. You tahu yang itu je. Okay, sebenarnya dia adalah efek daripada negative effect of inertia. Okay, because bila perabot itu, okay, bila lori itu bergerak dalam keadaan tiba-tiba, okay, dan tiba-tiba dia susah untuk jatuh ke belakang. Betul tak? Jatuh ke belakang. Okay, makin sukar untuk jatuh. Sebab apa? Inertia, kombinasi jisim, okay, perabot ataupun tong gas tu akan meningkat. Okay, tapi kalau dia satu-satu, okay, dia boleh terbang ke belakang. Okay, dia boleh ke belakang. So, hati-hatilah kalau kita berada di belakang lori-lori yang tak ikat barang-barang kan. Okay, sangat bahaya. Okay, sebab kita sebab apa? Dia nak membesarkan, okay, mass itu. Membesarkan mass. Okay, lagi. Okay, kalau macam ni pula lain. Okay, kalau macam ni pula, okay, so oil tanker ni, kalau awak nampak dekat luar, dia cantik je kan. Okay, kita tak nampak bahagian dalam dia. Okay, sebenarnya oil tanker dia ada partition. Okay, macam mana kita nak reduce, okay, apa kena dengan inertia dekat sini? Oil tanker ni akan bawa mass yang sangat besar. Sangat besar. Betul tak? Okay, sangat berat. Okay, minyak lah, apalah, macam-macam kan. Okay, so oil tanker ni akan bawa mass yang sangat besar. Kalau mass itu tidak diberikan kepada partition, okay, when suddenly happen an accident, okay, so kita bila accident dia akan stop sudden kan. Stop. Bila stop sudden, okay, so
semua ni akan jerk forward. Betul tak? Semua akan jerk forward. Okay, so bila semua ni akan jerk forward, so force itu akan lebih berkurang untuk dia hentam kepada, okay, kita panggilnya tanker yang ni, dia punya kepala ni apa, trailer ni. Apa lah? Aduh, lori tangki. Kepala tangki ni apa nama dia? Kita tak apa? Ada ke mana? Masih Tanker lah kan? Tanker. Yang ni tank. Ni lori dia ni, kepala. Okay. So awak cakap, awak ni lah syariah nanti Okay. So kepada ni, so kita nak mengurangkan efek itu. Okay. So kat sini ada dua tau. Okay. So bila kita, yang ni mass dia kecil-kecil kan. Yang ni mass dia lower. Jisim kat sini lower. Berbanding dengan awak buat macam ni. Okay. Okay. So yang ini semua satu jisim yang besar. Bahkan jerk forward tu ke depan lebih besar lah mass itu. Kan? Okay. So kita tak nak benda tu menjadi jisim yang terlalu besar. Okay. Supaya dia tak menghentam kepala trailer ini dan mencederakan driver lah. Okay. So another one thing, kita ada gap. Gap dalam bahasa Melayu apa? Gap. Ada ruang. Okay. Ada ruang. Kenapa trailer dengan tanker masih ada ruang? Okay, itu pun untuk reduce negative effect of the inertia. Okay, so nampak kat sini Okay. Okay. First kali, the mass of oil is divided. Okay, jisim minyak dibahagi pada lebih kecil. Okay, so mengurangkan kesan inertia. Okay, sebab bila larger, greater inertia, greater mass, greater inertia kan. Okay, so dia akan kurangkan sikit. Okay, into smaller mass. Okay, ini number one. To reduce the forward inertia. Okay, the forward inertia. Reduce forward inertia. Okay, of the oil. Okay, in each compartment when the oil tank stop suddenly. Kalau tiba-tiba, okay, dia stop suddenly. Selalunya akan stop suddenly lah. Jarang lori ni kalau dilanggar daripada belakang, betul tak? Okay, move suddenly jarang. Okay, dia akan stop suddenly during accident kan. Itu. Okay, so sebab itulah dia buat partition. Another one thing, gap ni. Okay, gap ni untuk avoid daripada inertia ni sampai through to the driver. Okay, itu dah keadaannya. Okay, dah setengah jam cerita pasal inertia. Okay, so yang ini adalah eksperimen yang you all dah buat for C, for B, for C, for D. Actually dah buat. Okay, so tinggal for A je lah For A belum buat lagi. Okay, so okay. Tak apa, benda simple. Awak pun dah boleh nampak kot dalam that. Lepas ni minggu depan tolong datang sekolah, kita buat. Okay, untuk yang belum buat. Okay, so yang ni nama je inertia balance. Okay, so yang ni semua orang dah buat, semua orang dah boleh ni. Okay, kita tengok ni. Okay, yang tertekan kuantiti untuk mewakili inertia, tempoh ayunan. Tempoh ayunan. Apakah hubungan antara tempoh ayunan dengan inertia? Okay, you dapat apa? Okay, mesti D squared. Okay, directly proportional kan? Okay. Berkadar terus. Directly proportional. Okay, daripada graf. Okay, tempoh ayunan dengan jisim. Semakin bertambah jisim, semakin bertambah tempoh. Okay. Lagi, inertia. Okay, hubungan lagi. Inertia dengan jisim. Ni tempoh ayunan tau. Inertia dengan jisim, semakin besar bertambah jisim, semakin bertambah inertia. Okay. So yang ni jisim dengan tempoh ayunan. Kalau yang ini, kalau ditanya jisim dengan inertia, so jisim dengan inertia pun bertambah. Semakin bertambah, semakin bertambah. Boleh tak cakap berkadar terus? Boleh. Berkadar terus pun boleh. Okay, directly proportional. Bukan directly perpendicular. Selalu sudah akan cakap directly perpendicular. Lepas tu increase linear apa?
perpendicularly increasingly. Macam-macam, okay. So kalau nak guna untuk berkadar terus, berkadar langsung, okay, terms. Berkadar terus, berkadar langsung, directly proportional. Okay, directly proportional. Okay. So kita tengok sikit situation dekat outer space sebab dalam buku teks dia ada tunjuk. Okay, macam mana astronaut measure their mass in outer space. Sebab dekat outer space kita tak ada gravity. Kalau nak cari mass, kita boleh guna weight, okay, over G, bahagi G kan. Okay, tetapi dekat sana tak boleh. Kita tak ada gravity. Okay, to measure mass in space, we have to use another kind of scale which called inertial balance. Yang ni lah yang awak akan buat nanti. Okay, yang kita dah buat tadi yang pakai jigsaw tu. Okay, so inertial balance. Yang ini inertial balance. Yang ni terms dia inertial balance. Okay. So, inertial balance ni sebab apa? Okay, sebab kita memang dalam eksperimen pun dia akan move horizontally. Kita tak perlukan gravity pun. Macam weight. Kita tak perlu gravity, dia tidak oscillate, okay, atas bawah. Dia oscillate kiri kanan. So inilah relevannya bila kita buat benda ni, sebab kita tak nak ada gravity yang affect the experiment. Okay, so kita buat dia horizontally supaya macam kita berada dekat outer space. Okay, the inertial balance of spring, okay, which you attach the object whose mass interested in it. Okay, so inertial balance yang dekat outer space tu, okay, dia buat daripada spring. Okay, so dekat sini kita ada spring constant. Okay, spring constant tu nanti awak belajar masa form 5. Okay, so bila ada je spring constant ni, lepas tu spring constant, okay, pemalar spring, okay, tambah pula dengan tempoh ayunan, okay, bila dia akan calculate, dapatlah mass. So ini yang digunakan dekat outer space tu. Awak nampak kan gambar macam ni, macam mana dia buat. Okay, simpan dalam bentuk spring. Okay, dalam bentuk spring. So apa yang kita kena tahu? Dia adalah, dia kena tahu constant of the spring. Okay, so itu boleh, kena tahu juga sebab ada dalam buku teks kan. Okay, so awak kena tahu. Okay, roller coaster kan, roller coaster pun sama. Okay, effect apa tu? Dia effect positif lah. Supaya tak payah pakai enjin pun. Betul tak? Roller coaster tak pakai enjin kan? Okay, so bila dia lepaskan tu, inertia yang membawa dia. Okay, untuk bergerak dalam kita punya itulah roller coaster. Okay, so ini contoh soalan exam. Okay, contoh soalan exam untuk essay. Nampak dia ada 5 marks, dia ada 1 mark. Okay, and then dia ada 4 marks kat situ. Okay, dia sebenarnya ada lagi, ada panjang lagi. Saya ambil yang you dah belajar je lah. Okay, so basic question. Okay, apa yang dimaksudkan dengan jisim? Ni soalan ni memang yang first kali fizik bagi senang sekali. Definition. Apa yang dimaksudkan jisim? Kamu boleh bagi? Ada tak? Nak tarik pun boleh ni jawapan awak kat sini. Wow. Boleh. 58 orang je. Mana lagi 50 orang ni? Kan 100 orang kita ni. 90 lebih kot kat sini lah. The amount of matter. Yeah. Cincin. Okay. Amount of matter in a object. Kalau dalam bahasa Melayu, jumlah kirim. Kirim. Okay. Dalam objek. Okay, amount of matter kan. Okay, so tengok kat sini Nampak situation juga lagi. Dia bagi situation.
Kalau soalan essay, confirm dia akan bagi situation. Okay. Dia kata, soalan ni memang macam ni lah. Dalam satu paragraf tu, banyak sebenarnya awak kena cari. Compare the masses of vehicles. Okay. Nombor 1. Compare. Ni soalan nombor 1 tu. Apa dia nak? Masses. Okay, mass. Okay. Their ability. Okay. Pertama, compare apa? Jisim. Kedua, ability to speed. Okay, kebolehan untuk apa? Speed, bergerak laju. Memecut. Bergerak ke depan, bergerak ke depan. Okay. Lepas tu nombor 3, nampak Ni nombor 2 tau. Dia yang suruh dia suruh compare. Okay. Lepas tu relate the mass, relate. Kataan relate. Okay. Cikgu terus bagi macam mana cara nak jawab exam, because nanti cikgu takut korang tak tahu nak jawab macam mana kat dalam exam kan. Okay. So yang ni cikgu terus bagi tahu macam mana cara untuk jawab dalam soalan essay. Okay. Relate. Relate ni apa? Relate ni memberi hubungan. Okay. Hubungan nombor 3. Okay. Hubungan apa? Mass of vehicle. Okay. Lepas tu and the way it start moving. Okay. Hubungan mass jisim tadi dengan start moving. Okay. Lepas tu deduce a concept in physics which regard to the motion of the physics. Okay. Deduce a concept in physics with regard to the motion. Okay. Konsep apa? Okay, this is a concept in physics which regard to the motion of concept. Okay, last kali state the physics concept. Okay, nombor 4, use. Okay, ni. Nombor 4, apa dia physics concept. Okay, last kali physics concept awak akan cakap apa? Insyaallah. Betul tak? Insyaallah. Jawapannya adalah insyaallah. Okay, dia ada 5 markah. So, make sure awak kena ada 5 sentence, 5 sentence. Nampak Dia ada 5 markah. Make sure you ada 5 sentence, 5 point. Okay. Yang pertama, apa dia? Compare the mass of vehicle. Tak cepat-cepat. Compare the mass of vehicle. The mass of vehicle, okay. Mass of car is ataupun lori ke. Saya suka benda yang higher-higher ni. Okay, lori is higher ataupun bigger than car. Okay. So, kena ada bigger than ataupun more than. Yang ini adalah melambangkan comparison. Okay, melambangkan comparison apa? Perkataan lebih besar, lebih tinggi, lebih banyak. Okay. So kalau ini jisim lori lebih besar daripada kereta. Okay. So nombor 2. Compare apa nombor 2? Kebolehan untuk bergerak. Betul tak? Kebolehan untuk bergerak ke hadapan. Okay. Okay. So copy balik. Okay, kebolehan, ability untuk memecut ke hadapan lebih laju. Okay. Okay, sekejap. Lebih laju lah. Kebolehan untuk memecut ke hadapan lori. Saya dah start lori, saya buat lori dulu. Lori. Okay. Rendah, okay, daripada kereta. Okay, the ability, okay, to speed ahead, untuk memecut ke hadapan, okay, untuk bergerak ke hadapan, okay, lori
lebih rendah. Okay, lorry is lower than, lower kalau bahasa Inggeris, lower than. Kalau bahasa Melayu jangan buat lebih rendah lah, lebih rendah. Lebih ke rendah? So buat rendah je. Okay, lebih rendah daripada, okay, ke kereta. Okay, so kalau bahasa Inggeris, okay, the ability of the speed ahead, okay, for lorry is lower than car. Okay, boleh lower than car. So nombor 3. Nombor 3, mesti ada relate the mass of vehicles, okay, and the way it can start moving, okay, from a rest. Okay, so mass macam mana? The higher, okay, the mass, ataupun the larger the mass, okay, the apa? The larger the mass, the way, okay, the way it can start moving, the way, saya nak buat, boleh tak tolong? The higher the mass, the higher the way it can start, the faster lah, okay? The faster the way it can start moving. Macam tu. Semakin besar jisim, semakin cepat, okay, kenderaan boleh bergerak. Okay, kat sini tak perlu sebut pasal lori, tak sebut pasal car. Okay, dia dah jadi macam hubungan, relationship. Okay, dia jadi relationship, tak perlu sebut lori, kereta, tak payah. Okay, so nombor 4. Apa yang awak deduce daripada the higher the mass, the faster the way it can start moving? Apa yang awak boleh deduce? The higher the faster, the higher the mass. Tak siapa membetulkan saya. Bukan the slower lah. Allahu Akbar. Kenapa the higher pula? Okay, saya tukar sini. The lower. Okay, the smaller the mass. Okay. Kalau saya salah cakap tau. Awak ni saya tak perasan pun. Okay, the smaller the mass, the faster the way it can start the motion, the moving. Okay, so the lower, ataupun awak nak buat the higher the mass, the higher the inertia. Okay, so ini konsep apa? Fizik konsep dia? Fizik konsep dia waktu dia je dah. Inertia. Okay, so dah dapat berapa? Okay, yang ni dari nombor 3 ni nak dekat sama macam ni kan? Tapi sebenarnya dia adalah dalam sebuah situation. Yang ini dia nak deduce daripada fizik punya fizik punya konsep. Okay, so the higher the mass, the higher the inertia. So sekarang ni situation ni dalam fizik konsep dia adalah inertia. Okay, nampak tak cara menjawab soalan esei? 1, 2, 3, 4, 5. So walaupun soalan ni macam tu, okay, satu kumpulan kan, tapi awak buat divide dia ikut point because you have 5 marks dia. Okay, boleh boleh Okay, tak apa. Nanti cikgu bagi soalan ni dekat dalam group. Awak cuba jawab balik. Okay, cuba jawab balik. Siapa yang boleh print screen, buat print screen. Okay. Okay. So based on the physics concept state in B1, okay, explain why driver lurch forward when a car he is driving comes to sudden stop. Okay, so kenapa dia lurch forward? Okay, dah tahu tadi. Lurch forward kenapa? Okay, sebab apa kan? Okay, lepas tu explain a method which can overcome the situation. Okay, so awak bagi yang ini bahagi kan kepada 2 kan? Okay, yang ini disebab kenapa, why? Okay, yang ini macam mana nak solve problem? Ini macam ni lah soalan fizik. Okay, pertama dia tanya kenapa? Okay, kedua dia tanya pasal solving problem. So kita ada 4 markah. So jawablah, bagilah 2. 2 markah kat sini, 2 markah kat sini. Okay, so kenapa dia lurch forward?
Kenapa dia ada forward? Driver dash forward. Driver car to stop, sudden stop. Kenapa? Inertia. Okay, because of inertia of the driver. Okay, sekejap. Okay, the driver is in motion. So dia tulisan buruk. Okay, driver in motion. Driver dalam keadaan bergerak. Ada motion. Okay, so next baru sebut. Okay, inertia of the driver. Okay, want to maintain apa ayat dia tadi? Want to apa ayat dia? Tolong. Dah lupa. Cikgu lupa. Aduh. Inertia of the object. Cause the driver to move, lurch forward. Okay, solving problem dia apa? Okay. Solving problem dia pakai apa? Okay, siapa beritahu solving problem? Rima dah baca. Thank you. Okay, sit back. Okay, sit back. Pandai. Okay, so apa function sit back tu? Okay, good. Saman. Squad ni main-main lah. Kena saman pula. Cepat. Apa? Awak jangan jawab macam ni, Scott. Pensel cikgu. Cepat. Kenapa? Sebab apa? JPJ saman. Sebab semua sayang awak. Okay? Sebab semua tak nak awak jadi apa. Okay. Kenapa? Apa function seatbelt tu? Macam mana dia? Bukan apa function seatbelt. Function seatbelt tu kita dah tahu. Bagaimana seatbelt itu berfungsi. Itu sebenarnya. The functional of the seatbelt tu. Okay. Cepat. Reduce the negative effect of inertia provided as an okay, good ni. Seatbelt have a mechanism to restrict a person. Wow. Okay. Bagus ni ayat korang ni. Bagus. Saya suka lah. Korang pandai bahasa Inggeris. Saya respect lah. Ini seatbelt lagi. Tapi min E punya good. Prevent lurch forward. Okay. Tio. Prevent lurch forward boleh terima yang tu. Lepas tu min E jawab reduce the negative effect. Itu yang paling best lah. Reduce the negative effect provided external force sebiji macam tadi cikgu bagi tu. Okay. Sama. Okay. So itu jawapan dia. Okay, nampak tak? Okay, cikgu nak awak faham macam mana kita nak jawab soalan esei. Okay, jangan jawab soalan bercerita banyak-banyak. Saya tahu awak banyak sangat ilmu, banyak sangat knowledge. Okay, tapi you tak tahu teknik to answer. Okay, so kalau tak tahu teknik pun, bila awak bercakap nothing inside the paragraph, okay, bukan nothing, ada, not in that terms, not in physics terms, awak tak dapat markah. Okay, awak tidak akan dapat markah. Okay, so tolong okay, be smart. Okay, kita cikgu nak ajar awak jadi smart. Okay, jadi smart bukannya terlampau hard sangat-sangat nak bercerita. Okay, macam essay English essay is okay. Physics dia kena ikut dia punya ni lah. Okay, kita punya point tu. Terms, okay, istilah. Okay, kena tahu. Okay, so next. Okay, nanti cikgu bagi yang contoh-contoh ni dekat awak semua Okay, so hari ni cikgu nak masuk sikit je momentum because cikgu rasa macam lambat sangat dah kita. So 4D, sahabat ada 4D tak kat sini? 4D dah masuk kan? Pak Dama, cikgu Norehan dah pindah. Okay, kita tengoklah nanti. Okay, cikgu rasa still macam ni lagi. Okay, sebenarnya cikgu Rahimah yang cover untuk form 4. Saya form 5. So nanti jadual baru kita tengok macam mana. Okay, sama ke tak. Okay, so nanti next week baru release jadual baru untuk mengajar. Okay, untuk cikgu mengajar PDPR. Okay, so yang ini hari ni kita masuk sikit. Okay, momentum. Okay, apa dia momentum? Okay, so kita tengok dulu standard pembelajaran kita today. Okay, so menerangkan momentum, explain momentum
Okay, momentum dia punya simbol. Aduh, mana pula pergi pen tadi. Okay, simbol dia mana perginya? Hilang lah pen saya. Oh, lambat. Okay, sorry. Abaikan Okay, simbol dia P, small p. Bukan P capital Kalau P capital tu pressure. Okay, small p, P kecil. Okay, P kecil. Okay, ni. Okay, so menerangkan momentum sebagai hasil darab product of mass and velocity. Okay, so bila dia cakap produk sebagai hasil darab mass and velocity, macam ni lah. So kita rekaskan jadi P equal to mass darab V. P equal to M, MV. Okay, momentum equal to product of momentum mass and velocity. And then next application of conservation of momentum in collision and explosion. Okay, so cikgu nak bagi terangkan sikit je kat sini, tak apa, nanti sambung minggu depan kat kelas masing-masing. Okay, momentum. Okay, momentum. Okay, awak boleh take note before you dapat modul. Okay, dekat sini momentum kita ada divide into momentum. Okay, sekejap Itulah product of mass and velocity. Hasil darab jisim. Yang ni memang dia punya definition. Jisim dan laju. So equation dia ini. Kalau dalam exam, setakat ni masa diterima, if you do like this, momentum equal, kena tulis, write down the full spelling lah, untuk all the quantity physics. Physical quantity. Jisim darab laju. Kena macam tu. Tapi sebenarnya untuk selamat, untuk definition buat macam ni. Definition memang kena dalam sentence lah. Kita tak boleh buat dalam equation. Yang ini terus salah. Sebab yang ni mathematical equation. Tak boleh tulis P equal to MV, tak boleh. So momentum, cikgu nak bahagikan, kalau every single, daripada equation, P equal to MV. Daripada equation ni, awak boleh tahu siapa yang ada momentum sebenarnya. Who got really momentum? Siapa? Apa yang ada momentum? Tak? Daripada equation je cikgu nak tahu. Saya nak awak tahu, ada idea tak? Daripada equation awak tahu tak? Ada idea tak? Siapa yang ada momentum? Mina cakap, good. The moving of object. Dia punya keyword mesti moving of object. Sebab ada velocity. Kalau P, V sama dengan 0, ada tak momentum? Tak ada. Nampak tak? Mesti moving of object. Nampak tak? Idea momentum senang. Idea momentum mesti moving of object. So kita ada dua situation actually. Dua situation. Collision. Iaitu perlanggaran. Yang kedua, letupan, explosion. So yang ini saya buat tree map dulu bagi idea, for you to understand what is momentum. Momentum dan yang tadi tu. So collision, tadi kan dalam standard pembelajaran cikgu dah bagi tahu. So awak ada collision and explosion. Apa dia? Principle of conservation. Yang ini dah masuk principle of conservation of momentum.
Okay, prinsip keabadian momentum. Okay, semua benda ada momentum. Tetapi kalau dia berlanggar, kalau dia meletup, kalau tiba-tiba dia berlanggar macam ni, apa yang akan jadi? So ada tak momentum tu? Momentum tu akan diabadikan ke ataupun di-conserve or not? Itu macam tu. Okay, so collision, okay, kita got into juga. Okay, kita ada elastic collision. Okay. Okay. Apa? Unelastic salah saya ni. Betul tak? Unelastic collision. Aduh Lupa dah. Inelastic. Ya pula. Sorry. Okay. Inelastic collision. Salah. Okay. Elastic collision dengan inelastic collision. Dalam BM dia, okay, pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal. Tidak kenyal, tak kenyal boleh. Okay. So, ini idea of momentum. Nampak Okay, idea of momentum. So, dia ada calculation. Topik ni banyak calculation. So, awak kena tengok betul-betul, hafal betul-betul. Okay, dia punya equation. Okay, so boleh cikgu teruskan Okay, ni idea dia, nanti awak sambung untuk buat equation dia. Okay, untuk buat equation. Okay. So, cikgu nak bagi tahu sikit apa dia seorang pemain bola resort pakai. Okay. Bola resort yang bergerak perlahan lebih mudah untuk ditangkap. Kenapa? Okay, kalau bola resort tu laju, macam mana? Okay, susah nak tangkap kan? Okay, kadang-kadang sampai tangan awak pun ke belakang. Okay, so disebabkan oleh apa? Momentum. So, momentum ada apa? Ada mass dengan ada velocity, dengan ada hal laju. Okay. Okay, bandingkan hal laju dan masa untuk lori dan kereta untuk berhenti. Yang mana lebih susah untuk berhenti? Okay, yang lebih susah untuk berhenti adalah apa? Lori. Betul tak? Lori. Sebab apa? Sebab apa? Lori lebih susah untuk berhenti? Sebab tadi inertia lah. Betul tak? Tapi dia sekarang ni dia sama je laju. Sama saja laju. Tetapi, okay, dia mengambil masa yang lebih lama untuk berhenti. Nampak? 180 second, dia 60 second je. Okay. So sebab apa? Tadi disebabkan inertia. Okay. Yang ini disebabkan apa? Okay. Sebab momentum dia lebih besar. Okay, nampak momentum juga lebih besar. Sebab apa? Mass dia besar. Sekarang ni hal laju tadi, dia constant. Okay. Speed, velocity dia constant. Tapi mass dia besar because of mass. Okay. Momentum will be greater. Okay. Tanker kargo yang besar lebih susah untuk diberhentikan. Okay. The idea. Okay. Tadi the idea of inertia. So sekarang ni kita tengok idea of momentum. Okay. So ini salah satu dia. Okay. Salah satu idea untuk awak tahu. Okay. Dalam kenderaan ke apa objek yang movement? Ada movement. Okay. Kita ada momentum. Mesti ada momentum. Mesti ada inertia. Inertia. Sebab tapi inertia ada dua condition. Satu at rest. Satu dekat ada velocity. Inertia dia ada special lagi. Dia ada at rest. Dia ada velocity. Tapi momentum jadi ini ada velocity. Okay, next. Untuk bandingkan kesan memberitahu dua objek memiliki jisim yang sama bergerak pada kelajuan berbeza. Okay, compare the effect of stop two object of the same mass. Okay, sekarang same mass moving with different speed. Okay, moving with different speed. Okay, so sekarang ni bola golf. Okay, which golf ball hit the plastic at higher speed? Yang mana lebih higher speed? Laju lebih tinggi. Okay, jangan cakap pasal acceleration. Acceleration memang sama lah sebab gravity kan. Okay, tapi sekarang cakap pasal hal laju. Okay, yang mana lebih tinggi hal laju dia? Oh, thank you inelastic. Unelastic pula cikgu. Cepat-cepat, siapa? Golf mana? Bola mana yang lebih higher speed? Yang 60 cm ke 30 cm? Ada orang ni tak ni? Hello? Scott dah hilang. Kan saya baling dengan bola golf ni kan? Scott?
60. Okay, Alif. Thank you. Okay. So 60 cm. Kenapa 60 cm? Oh, nak tanya pula. Kenapa 60 cm Tak ada soalan lain ni, cikgu yang tanya. Kenapa 60 cm? Kenapa 60 cm lagi higher dia punya speed? Cepat. Diorang ni semua tak buka mikrofon Kenapa Alah, kenapa tak buka mikrofon Kalau Puan Gan ajar mesti buka. MS selalu lah ramai orang buka. Sebab apa takut? Kenapa? Kalau MS mesti ramai orang buka. Saya masuk tau tengok. Malu. Ramai orang buka. Apa nak malunya, bukannya awak tak pakai baju. Kamu buka mikrofon je. Ada kan? Ada ke buka mic? Bukan. Saya je lah. Saya je Rahimah je on mic. Eric pun sama. Senyap je. Malah dia respon dah malah. On mic. Cepat. Accelerate more. Okay, tak apa. Okay, lagi sikit lagi. Kenapa Sebab yang ni awak dah nampak daripada diagram tu sebenarnya. 160, 130. Apa yang menyebabkan dia Saya ada jawab kat chat boleh lah. Okay, Eric. Okay. Orang yang sama je ni. Cepat. Alif jawab. Suka Alif, Eli. Ni yang raja-raja menjawab ni. Nurish mana? Zeti mana? Zeti Amani. Kenapa? Dia higher speed. Kalau dekat sini. Kenapa? Sebab dia tinggi kan. Greater lah dia punya gravitational potential energy. Energy sini lagi hebat. Betul tak? Okay. Gravitational potential apa dia? Tenaga keupayaan dia lebih tinggi. So dia lagi laju lah. Sebab tu lah piling. Ada tak piling ting. Aduh, bila nak siap? Betul tak? Piling bakal jatuh lagi tinggi. Pam. Mana ada piling punya mesin tu? Buat tek sikit-sikit tak? Dia akan tinggi tau. So kecuali dia nak sikit tu untuk kedalaman yang tinggal berapa je lah. Kalau baru nak tanam tu memang tinggi lah. Sebab tu bunyi teng kan. Bising. Okay. So bandingkan kedalaman lubang yang dihasilkan pada permukaan plasticine oleh pingpong yang jatuh. Confirm lah lubang B. Betul tak? Okay, lubang B. Okay, bola golf mana mempunyai kesan berhenti besar? Bola B. Okay, ni nak cepat ni. Okay, to compare. Okay, nampak ni. Soalan structure pun ada soalan compare. Soalan 5 dengan soalan 6. Okay, question 5, question 6. Okay, soalan ini memang soalan comparison nak bagi markah free je kat orang, kat semua student. Okay, markah free. Tapi selalu juga sudah salah. Okay, tersilap juga. Okay, maka comparison ni, okay, compare effect of stopping of two object. Bola manakah yang jisim besar? Pingpong dengan golf ball. Okay, yang ni dah berbeza tau. Okay, soalan ni berbeza. Golf ball, pingpong ball. Confirm lah. Okay, golf, betul tak? Okay, golf ball. Okay, which ball make a deeper cavity on the surface plasticine? Golf lah. Okay, so bola manakah mempunyai kesan berhenti yang lebih besar? Golf ball kan? Okay. Semua golf ball. Okay. So soalan ni macam ni. Okay. Soalan ni macam ni. Ni tak ada soalan comparison pula. Okay. So dia tak ada soalan comparison. Dia kena kalau ada ni eksperimen saja. Ni eksperimen. Okay. Nyatakan bagaimanakah kesan menghentikan pergerakan tersebut oleh jisim halaju objek. State how the effect of stopping object in motion depends on the mass and the velocity of the object. Okay. Kesan menghentikan, okay, stopping of the object is bigger if the mass of the object is higher. Contohnya menyambut bola pingpong ni contoh dengan bola sepak, bola softball kan, laju. Dia ni kecil tapi dia laju. Bola ni dia besar. So sakit lah, betul tak? Okay, so dia punya kesan tu lebih bigger. Okay, stopping object. Okay, effect of stopping object. Okay,
hubungkan. Okay, the higher, okay, yang ni tadi, okay, effect of stopping object bigger because mass and velocity higher. Okay, so kalau hubung kait kesan menghenti dengan momentum, okay, you kena jawab dengan dia je. Effect, jangan buat wording lain. Please lah, ambil dalam soalan. Okay, ambil soalan. Relate the effect of stopping. Okay, so dapat ni. Effect of stopping greater momentum greater ataupun greater momentum greater effect of stopping. Salin balik ayat dalam soalan. Jangan buat terms yang lain. Nanti pemeriksa awak pening kepala. Tiba-tiba salah. Tiba-tiba salah. So nampak kat sini, every moving object has a momentum. Momentum can be thought as a tendency of the object to keep on moving with the same speed in same direction. Momentum and inertia are quite connected. Kan dah cakap tadi? Ada connected, tetapi dalam condition, dia ada motion, velocity. Ni idea from inertia tadi. Newton said. Newton said that object with less momentum is easier to stop. And give less impact in collision. Nampak less momentum, either M or V, is lower, M and V is lower, dia lebih less impact or in collision. Ini macam mana kita nak avoid the impact of the momentum. Momentum definition baru sampai. Jisim darab dengan hal laju. Saya suka buat ni. Tolong buat ni. Product. Boleh nak buat sini. Untuk topik ni je. Jangan yang topik lain. Product of mass and velocity. Yang ni lagi tepat lah. Yang ni lagi tepat. Equation. P equal to M and V. Nampak ni. Momentum equal to the mass multiplied by. Ini salah. Definasi ini salah. Tak boleh sebut perkataan multiply ni. Jangan buat ayat matematik tadi di awal. Momentum, contohnya pressure. Pressure is force divide by area. Salah. Salah. Tak boleh mengayatkan matematik. Tetapi boleh when you write down like this. Simbol matematik is there. Tapi yang better, yang betul sekali ni lah. Product of mass and velocity. Itu momentum. Kalau dah product of mass and velocity, yang ni kg ms negative 1. So unit dia kg ms negative 1. Yang ni nanti awak dapat dapat modul awak boleh buat. Guna apply je. So kita termasuk sikit. Principle conservation of momentum. Jumlah momentum suatu sistem adalah kekal jika tiada daya luar yang bertindak ke atas sistem itu. Total of momentum system will remain constant if there is no external force act on the system. Nak dekat sama tak macam Newton punya first law kan? Kekal sama kan? Jumlah momentum sebelum pelanggaran adalah sama. Jumlah sebelum selepas dengan selepas pelanggaran equal total momentum before equal to total momentum after collision. Yang ni kita dah masuk berlanggar. Ada dua benda, ada dua momentum, ada dua objek. Yang berlanggar. So this one. Raja menunjukkan dua orang adik-beradik sedang menggelosor skating. Bahasa Melayu menggelosor skating. The elder boy moved and collide with his brother
Okay, who is at rest. Okay, what is their movement after collision. Okay, dia bukan collision macam accident tu, pelanggaran ni. Okay, pelanggaran it can be whatever. Okay, so sekarang ni apa yang terjadi pada budak ni? The speed of elder brother will how? The speed of elder brother akan jadi berkurang. Ini sebab apa? Sebab dia dah bersama-sama dengan ni. Okay, dia kata brother collide with younger brother. Okay, so maksudnya akan berkurang. Okay, the speed of younger brother akan jadi apa? Jadi dia at rest. Dia akan ada movement kan? Dia akan increase, bertambah. Momentum of elder brother akan jadi apa? Momentum dia akan jadi apa? Decrease. Momentum of younger brother akan jadi increase. Okay, tapi bila kita balancekan dia nanti, okay, bila kita balancekan dia nanti, dia akan conserve, dia akan sama. Before dengan after. Okay. Yang ni another activity. Okay. 2 shilling. Okay, bila kita jentik kan, klik. Okay. Lepas tu, B akan bergerak kan? B akan bergerak. Okay. So what happened to the motion of both coin after the collision? Okay. Shilling akan berhenti. Shilling A akan berhenti. Nampak? Dia explain one by one. Okay. Coin B will move. Akan bergerak. Okay, nampak Okay. So dia shilling, okay, coin A will stop. Shilling B will move. So apa yang berlaku sebenarnya? Okay. So sebenarnya momentum shilling A, okay, coin A, okay, telah dipindahkan kepada shilling B untuk dia bergerak dan dia pula berkurang. Okay, bila dia berkurang, dia stop. Okay, transfer to the coin B. Nampak rasa tak? Benda yang kita lepaskan, lepas tu sebelah sini dia akan lantur balik. Apa tak nama dia? Initial balance, bukan balance, initial apa dah tu? Ball tu. Kan? Okay. So, awak akan tengok benda tu bergerak yang macam tu. Kan? Benda tu. Kita ayun dekat sini. Okay, faham? Tapi yang ini tak ada apa-apa berlaku. Tiba-tiba yang hujung ni akan so sebab apa tu? Sebab momentum itu dipindah. Okay, pindah kat dia. Macam tu. Okay, nampak Okay, ni pun sama. The shilling A akan stop. B akan stop. C yang akan bergerak. Move forward. What happened to the momentum of coin A after collision? Dia akan, okay, transfer to B and C. Nampak tak? Conserve-nya kita punya momentum itu. Sebab tu kita ada conservation of momentum. Prinsip keabadian momentum. Abadinya momentum itu. Okay. Ni benda ni. Lagi 5 minit. Okay. So apakah yang berlaku selepas bola A berlanggar dengan bola B? Apa yang akan berlaku? Okay. So awak explain. Bola B, C, D pegun. What happened to E? E akan bergerak melantun ke atas. Okay. Is the momentum is conserved? Yes. Conserve because E tu naik. Kalau E tu tak naik, tak conserve lah. Betul tak? Okay, so predict what will happen if the two ball A and B are pulled and released. Okay, what happen bila A dengan B release? Siapa nak try? Apa yang akan jadi kalau A dengan B release? Adakah E dengan D akan bergerak? Cerita ke dulu tak nak bagi jawapan. Cepat. Siapa nak try? Cuba ramalkan apakah yang berlaku jika bola A dan B. Okay. Bola A dan B. E saja bergerak. Okay, lagi. Siapa nak try? E and D move. Lagi. C move. Ada tak? Okay. Ada yang nak try? 2 orang je. Alif lagi Eric. Lagi. Orang lain tak ada ke? Zeti mana Zeti? Daripada tadi Zeti. Sebab kat sini saya nampak nama Zeti. Lagi ramai ni. Arina Balkis. Arina mana? Arina Zarin. Baru keluar.
Alia dah tak selalu. Sweet, Yan. Mana sweet? Sweet. Mana sweet? Scott panggil dia sweet. Okay, D dan E bergerak. Okay, jom kita tengok. Apa yang akan jadi? Okay, bola A dan B will stop. C akan at rest. Semua akan cakap C at rest. Okay, D and E will move upwards. Okay, nampak tak? Okay, D and E will move upwards. Sebab apa? Sebab dua je bagi momentum kat situ dan dua yang akan bergerak. Okay, jom kita tengok ni sikit. All the work of Newton. Okay, nampak ni benda ni. Okay, kalau tak percaya, dia tunjuk kalau tak percaya. What happen if they use 3 ball? Apa yang jadi tu? Nampak tak? Nak ulangi sekali. Okay. Okay, kalau ni 4 ball. Okay, ni 4 balls. Okay, yang ni semua orang tahu kan? Yang di tengah-tengah akan rest kan? Tapi dekat tepi tu yang akan okay. Macam-macam boleh buat benda ni kan? Selalunya kita tak tahu pun. Ni kalau 2, 3, itu je lah. 4 from one side. Okay, so pun boleh buat soalan nanti. So, cikgu akan buat soalan lah untuk exam nanti. Okay, kalau 3 ball jadi apa? Kalau 4 ball jadi apa? Boleh kan? Dia tunjuk kat sini kan? Okay. Okay, next. Ini apa? Okay, tengok ni sikit lah. Last. Bagi idea collision. Collisions occur every time you hit a baseball, bounce a basketball, or play pool. When objects collide in the absence of external forces, they form a system in which the net momentum of both objects before the collision equals the net momentum of both objects after the collision. There are 2 types of collisions: elastic collisions and inelastic collisions. Okay. An elastic collision is defined as one in which no kinetic energy is lost. No damage is done to the objects involved. Okay, boleh take note No kinetic energy is lost. Tiada kinetic energy yang hilang. Okay. Tak ada kerosakan. Okay. No generation of heat. Tak ada generation of heat. Ini elastic. No collision is perfectly elastic because so many other forces come into play, like friction, air resistance, and gravity. However, the game of pool offers a fairly good elastic representation. Tables and billiard balls are designed to reduce the effects of friction, resulting in close to ideal elastic collisions. When the cue ball hits the resting 8 ball, it sets the 8 ball in motion. Having transferred all of its momentum and kinetic energy, the cue ball comes to a rest. Jom saya nak tengok sikit. Yang ni elastic collision. Lagi sikit. Okay, kalau inelastic collision. Okay, nampak kinetic energy is lost. Okay, yang ni kedua. Okay, inelastic collision. Tak kenyal. Okay, kalau dia kenyal, dia kinetic energy dia tidak akan lost. Okay, kalau dia kenyal, dia akan lost sikit. Okay, lepas tu heat ada sebab dia melekat. Maksudnya kenyal tadi, dia melantun balik. Kalau inelastic dia tidak kenyal. So dia akan stick together. Maksudnya. Okay, dia akan stick together, dia akan melekat. Okay, so
inelastic dia akan damage. So ini berlaku terus selalu banyak pada accident lah. Accident kereta semua kan. Okay. Kalau mine pool tadi, okay, dia tidak ada, dia tak melekat. So meaning that dia adalah elastic collision. Okay. Okay ni contoh Okay, so tak apa, nanti awak akan sambung untuk equation dalam kelas masing-masing. So cikgu bagi idea kat sini. Okay, nanti terus sambung, tak perlulah cikgu nak ajar banyak-banyak lagi kat dalam kelas nanti. So kita jumpa, sekejap cikgu nak ambil kedatangan. Attendance. Jangan dulu sekejap Pukul 9. Oh, betul. Okay. Eksperimen macam pelik. Apa tu? Okay. So, eksperimen apa tu, Eric? Yang tadi malam, yang apa, yang cradle tu apa? Yang bola longkang tadi tu. Yang bola tu? Bola berayun tadi tu. Siapa yang ada kat rumah, nanti boleh bawa dekat datang sekolah sebab kawan-kawan tak percaya ke apa kan? Okay, boleh. Okay. Buat cikgu pun, nanti tak boleh beli satu lah kan, Mangan? Kat fizik. Boleh beli satu. Okay. So, terima kasih untuk hari ini. Okay, pada yang